Kita lihat di kalangan sahabat. Saya nak sentuh satu dua sahabat sebelum saya mengakhiri tazkirah dalam kuliah. Tuan-tuan, sahabat yang buat ibadat dan bersungguh-sungguh ibadat ni dia ada beberapa kategori. Tapi saya nak ambil kategori yang mungkin kita terlibat. Kategori sahabat yang menggandakan ibadat bila mendahulunya mereka menentang Islam. Saya ambil satu tokoh, tuan-tuan, namanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Ikrimah ni dia lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan membunuh perjuangan Islam. 20 tahun dia musuh Islam. Bukan sikit, tuan-tuan. 20 tahun. Bukan pintu belakang dia duduk depan sekali. Dalam menentang Islam. Ini depan sekali duduk. Melawan Islam. Siang malam pagi petang merancang. Sehingga Allah Ta'ala tunjukkan satu kejadian. Kemenangan Islam pada pembukaan kota Mekah. Fathul Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Tuan-tuan, bila Mekah dibuka oleh Nabi SAW, maka ada senarai-senarai hardcore yang perlu dikenakan tindakan. Antara Ikrimah bin Abi Jahal. Ni hardcore ni. Teruk. General. Maka Ikrimah bila tahu Islam menang, dia pun larikan diri. Manakala isterinya datang menemui Nabi SAW, beriman, mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian kata, ya Rasulullah, suamiku Ikrimah, kalau sekiranya dia Islam, adakah dia selamat? Nabi kata, ya. Dia Islam, maka dia selamat. Sebab haram menumpuhkan darah orang Islam. Maka tuan-tuan sekalian, isteri dia pun kata, saya akan bawa suami saya. Isteri pun pergi cari suami dia. Ya, suami dia dah tunggu kat pelabuhan, nak lari dah. Isteri pujuk, isteri berkata, wahai suamiku, Muhammad SAW seorang pengasih. Dia memberikan kepada kamu aminun, keamanan. Pulang. Betul? Betul. Maka Ikrimah pulang. Ringkas cerita, tuan-tuan, dia berada di hadapan Nabi SAW dan dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tuan-tuan, apa dia kata lepas tu? Dia kata, wallahi ya Rasulullah, la ada'u nafaqatan anfaqtuha fi saddi an sabili illa anfaqtuha illa unfikuha dhi'faha. Ya Rasulullah, saya berjanji di hadapan Tuhan, tidak ada harta yang saya pernah nafkahkan untuk menentang Islam, melainkan saya akan menafkahkan berkali ganda untuk membela Islam. Ya Rasulullah, tidak ada peperangan yang saya pernah berperang saddan an sabilillah, untuk menyekat agama Allah, melainkan saya akan berperang berkali ganda untuk membela agamamu ya Rasulullah. Ucapan ini titik tolak perubahan diri dia. Yang saya katakan, kalangan sahabat-sahabat yang mana bila mana mereka menggandakan amalan, dia ada faktor-faktor dia. Saya nak ambil faktor orang-orang yang dahulunya cuai sebagaimana kita. Tuan-tuan, Ikrimah berjanji dan dia buat. Tidak ada peperangan yang berlaku selepas itu melainkan dia hidup depan. Tidak ada pedang yang pernah dihunuskan, pedang yang sama digunakan membela Islam, sehingga satu kejadian yang menunjukkan bagaimana kesungguhan dia bagi menebus kesilapan silam. Tuan-tuan sekian, dalam perang Yarmouk menentang Rom, tiba-tiba tentera Khalid Al-Walid dikepung. Dia orang kepung kemah dia, ataupun kita katakan camp. Maka Khalid Al-Walid tak tahu nak buat apa. Dia punya tekanan kuat. Khalid ni hebat. Tapi waktu tu tekanan Rom terlalu kuat. Tentera dia ramai, tidak ada yang boleh memecahkannya. Lalu Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, siapa yang ingin berbaiat untuk mati bersama aku? Siapa? Lalu bapa saudara dia menyahut, Haris bin Hisham, menyahut untuk mati bersama. Haris bin Hisham juga sama, masuk Islam lambat, tahun ke-8. Pak saudara dia mesti musuh sama macam dia. Lalu mereka berbaiat untuk mati, dihimpunkan, dan jumlah mereka kata ulama 400 orang. Berbaiat untuk mati. Jangan fikir hidup, kita fikir mati. Lalu Khalid Al-Walid berkata, wahai Ikrimah, jangan buat macam tu. Kalau kamu mati, dia beri kesan pada Islam. Inna qatlaka yakunu 'alal muslimina syadid. Kalau kamu mati, down kekuatan umat Islam, down. Lemah semangatlah. Itu fitrah lah.
Sebab Ikrimah beri kesan besar dalam tentera Islam, keberanian, kekuatan, strategi. Nama dia, image dia, tiba-tiba dia berbaiat untuk mati. Kalau dia kata jangan buat macam tu, kita perang macam biasa, strategi. Sebab Ikrimah dia nak rempuh. Dengan kata lain, terus mati, jangan fikir lagi, rempuh tu ke depan. Lalu kata Ikrimah, Khalid, kamu berjuang lebih awal pada aku, kamu masuk Islam lebih awal pada aku lambat. Adakah hari ini juga aku nak terlambat untuk membela Islam? Kita lihat perasaan dia, aku tak akan terlambat lagi. Tuan-tuan, dia pun bergerak merempuh musuh sehingga kepungan itu boleh dihilangkan, dihapuskan, kepungan musuh. Tapi ramai itu korban, syahid. Tuan-tuan, yang syahid, yang benar dengan janjinya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Lelaki-lelaki yang benar janjinya di hadapan Allah, di kalangan mereka sudah gugur syahid, dan di kalangan mereka menunggu untuk syahid. Antaranya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, orang pun jumpa dia terlentang, kecederaannya lebih pada 70 tikaman. Tuan-tuan bayangkan dia punya kuat ibadat di jihad. Ada 3 orang, ia cerita yang menyayat hati, 3 orang sahabat yang kita katakan dalam keadaan tenang. Yang pertama ialah Haris bin Hisham, yang kedua ialah Ayyash bin Abi Rabi'ah, yang ketiga ialah Ikrimah bin Abi Jahal, duduk dekat-dekat. Yang menyayat hati, yang menunjukkan bagaimana umat Islam mempunyai satu sifat namanya ithar, melebihkan orang lain. Lalu tentera Islam bawa air, kan diminta oleh Haris bin Hisham. Tuan-tuan, waktu nak beri air, Haris melihat Ikrimah lebih perlukan air. Dia kata pergi ke sana dulu. Tuan-tuan, waktu diberi pada Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah lebih memerlukan air dari dia. Dan ditunjukkan kepada Ayyash, sampai pada Ayyash syahid, mati. Pulang kembali pada Ikrimah syahid. Pulang kembali pada Haris, ketiga-tiga syahid. Kerana mereka tidak mahu lagi minum air dunia, mereka nak minum air telaga Kautsar. Tuan-tuan lihat, ini kelompok sahabat yang Masya Allah, bagaimana mereka cover balik kesalahan mereka dan cover balik kecuaian mereka selama mana mereka hidup. Lalu kita tanya diri kita, apakah kita melihat kecuaian kita dalam hidup untuk kita gunakan peluang yang Allah berikan pada kita, usia, tenaga dan harta benda kita, untuk kita sumbangkan pada jalan Allah? Kerana usia kita terlalu pendek dan ringkas, terlalu singkat. Kalau kita masih bermain-main dan kita masih lagi bergurau senda dalam kehidupan kita, dengan meninggalkan kesungguhan dalam perjuangan Islam, meninggalkan kesungguhan dalam mengangkat Islam, dan kita sibuk dengan perbalahan-perbalahan, dan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan Islam, dalam keadaan suasana umat Islam tenang, yang memerlukan orang-orang yang punya akal. Tuan-tuan, kita bukan sekadar perlukan orang Islam, kita perlukan orang Islam yang ada akal, yang berfikir apa yang lebih penting dan lebih utama dalam hidup mereka, bukan dalam agama mereka. Sebab itu setiap orang perlu berfikir, bagaimana dengan usia saya yang masih ada, saya boleh menyumbang lebih banyak untuk Islam. Bagaimana? Fikir tuan-tuan, sebelum kita menghadap Allah. Dan antara soalan yang Allah tanya dalam kubur, apa agamamu? Ia bukan sekadar makna soalan, tuan-tuan tahu agama saya Islam, tapi ia memberi maksud apa yang kamu lakukan untuk Islam. Bukan sekadar agama saya Islam, Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad. Tidak sepantas itu untuk berkata bahawa agama saya Islam, sedangkan kita tidak buat sesuatu untuk Islam, sedangkan kita tidak pernah mengangkat Islam, sedangkan kita tidak pernah bangga dengan Islam, sedangkan kita tidak pernah rasa mulia dengan Islam, sedangkan orang-orang yang faham makna jawapan ketika mana mereka beritahu kepada malaikat Munkar dan Nakir, agamaku Islam, ialah orang-orang yang saya katakan mengangkat Islam. Sebab itu kita gunakan peluang yang Allah berikan pada kita, tuan-tuan sekalian, untuk buat sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup. Maka mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita mengambil semangat Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala, dan semangat sahabat yang lain, dan orang-orang yang ikhlas dalam perjuangannya pada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita contohi mereka. Kerana mereka lah orang yang benar-benar dapat hidayah, sebagaimana kata Allah Ta'ala, ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadih.
mereka lah sebenar-benar mendapat hidayah Allah. Maka dengan hidayah yang diperoleh oleh mereka, kita nak ikut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengikuti mereka, dan Allah Ta'ala jadikan kita mencontohi mereka dan semua perkataan, perbuatan kita.